Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fauzi selaku Imam dan Khatib kita pada hari ini sidang Jumaat dulu Rahman yang berkati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita mulai untuk salat Jumaat pada hari ini. Ini menunjukkan pada malam ini khusus pada hari karya, walaupun karya kalau ingin bersama-sama dengan pihak surau selepas salat maghrib sebelum waktu baru ada program zikir munajat. Jadi sama-sama datang ke surau ini untuk salat maghrib bersama-sama dan mengikuti program yang disediakan oleh pihak surau seperti mana yang diarahkan oleh Jais, di mana bersamakan kawan baru di dekat majlis munajat. Jadi saya berpromosi serta berkuasa menjemput khususnya ahli karya Alhamdulillah ke surau pada malam ini salat maghrib dan mengikuti majlis yang pihak surau telah sediakan. InsyaAllah malam ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fauzi sendiri. Jadi bawalah keluarga semua dengan bawa anak kecil, ya. Daripada umur 13 tahun, 7 tahun, 13 tahun boleh datang. Jadi jangan bawa anak kecil. Jadi untuk keselamatan dan SOP masih lagi diutamakan. Kedua, saya bagi pihak Azhar Tokosi juga berfungsi mengucapkan terima kasih di atas sumbangan yang telah sampai kepada minggu lepas, di mana sumbangan tuan-tuan telah kita sampaikan kepada ustaz-ustaz yang mengajar kita yang terlibat di dalam majlis. Jadi tuan-tuan, semua tuan-tuan telah kami sampaikan ada 7 orang ustaz yang terlibat dalam majlis. Jadi alhamdulillah kita telah sampaikan. Yang ketiga, tentang di program minyak untuk ahli karya untuk minyak terpakai boleh hantar ke surau ini diteruskan. Jadi sama-sama lah untuk minggu hadapan. Minggu hadapan kami tidak dapat apa-apa hal lagi untuk salat Jumaat. Bagaimana? Jadi masih guna pakai pada sekarang kerana mesti berdaftar lagi. Sekiranya ada kelulusan tanpa daftar, saya akan maklumkan sendiri dalam Facebook surau. Tolong tengok dalam Facebook surau hari Selasa. InsyaAllah sekiranya saya dapat hari Selasa, saya akan maklumkan hari Selasa. Tolong ikut dalam pendaftaran kerana masih tidak cukup tempat lagi. Tolong daftar banyak yang tidak tahu. InsyaAllah bersama kita memakmurkan surau ini, memberi keberkatan kepada tuan-tuan semua yang hadir di surau ini. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
الحمد لله القائل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita hayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Zakat itu urusan pemerintah. Hadirin sidang jemaat sekalian, ketahuilah bahawa zakat merupakan satu ibadah yang sangat dekat dengan pemerintah. Perkara ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim melalui suratul Hajj ayat 41 yang telah disebut di awal khutbah, yang bermaksud yaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Ayat di atas merupakan salah satu ayat terawal yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinatul Munawwarah. Ia bermakna ayat berkenaan adalah antara ayat-ayat Madinatul Munawwarah, yaitu ayat-ayat yang lebih menekankan kepada aspek pelaksanaan syariat Islam, termasuklah zakat. Persoalannya, kenapakah Allah SWT tidak menurunkan wahyu itu di Makkahul Mukarramah dan memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan kewajiban zakat di sana? Ya, kerana sangat jelas bahawa sewaktu era Makkahul Mukarramah, Nabi SAW tidak mempunyai ciri-ciri pemerintah yang membolehkan baginda untuk melaksanakan zakat di Makkah. Nabi SAW tidak mempunyai kuasa perundangan dan penguatkuasaan serta kehakiman. Hakikatnya ketiga-tiga perkara ini merupakan asas utama dalam pemerintahan, dan ia hanya ada pada Nabi SAW sewaktu di Madinatul Munawwarah. Maka atas dasar itulah Allah SWT telah memerintah Nabi SAW agar melaksanakan zakat secara sempurna di Madinatul Munawwarah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa zakat adalah urusan pemerintah. Misalnya Allah SWT berfirman dalam surah Taubah ayat 103, "Khuz min amwalihim sadaqah." Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat. Dalam ayat ini kalimat ambillah itu bersifat kata perintah, fi'il amar. Dalam konteks ini hanya pihak pemerintah sahajalah yang mempunyai kuasa untuk mengambil milikan orang lain, sama ada dalam keadaan mereka suka atau sebaliknya. Ia bermaksud selain pemerintah, mereka tidak mempunyai apa-apa kuasa
untuk memerintahkan orang lain mengeluarkan hartanya sebagai perbandingan. Di Malaysia hanya lembaga hasil dalam negara yang berhak mengambil cukai pendapatan daripada kita secara paksa undang-undang. Jelas bahawa pihak pemerintah jugalah yang berhak melantik pemungut zakat untuk mengambil zakat dari umat Islam. Seandainya bayaran cukai wajib diserahkan kepada pihak yang dilantik oleh pemerintah, maka sudah tentu zakat yang lebih jelas arahannya oleh Allah SWT lebih utama untuk diserahkan kepada wakil pemerintah. Justru ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai gubernur ke Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan satu arahan yang sangat jelas mengenai zakat kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa akhbirhum annallaha aftarada alaihim zakatan min amwalihim tukhaz min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim." Maka khabarkan kepada mereka, yakni penduduk Yaman, bahawa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, iaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir dalam kalangan mereka. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah agar Muaz mengambil zakat atas kapasiti beliau sebagai pemerintah di Yaman. Punca kuasa itu pula datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ketua pemerintah negara Islam di Madinatul Munawwarah. Dalam hadis yang sama juga, baginda sallallahu alaihi wasallam telah memerintah penduduk Yaman supaya menyerahkan zakat mereka kepada Muaz sahaja selaku pemerintah dan tidak menyerahkannya sesuka hati mereka kepada orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mutaakhir ini kesedaran umat Islam terhadap zakat semakin baik. Namun begitu masih ramai yang beranggapan bahawa zakat adalah urusan pribadi dan bukannya urusan pemerintah. Sedangkan pemerintah hakikat sebenarnya berhak menguatkuasakan undang-undang untuk memastikan zakat terlaksana dengan baik di negara ini. Buktinya sejarah telah memaparkan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah dengan mengenakan undang-undang yang tegas kepada orang-orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakati." Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membezakan antara salat dan zakat. Tindakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini menjadi bukti bahawa zakat adalah dalam kawalan pemerintah. Seandainya umat Islam enggan melaksanakannya sesuai dengan arahan, maka mereka boleh dikenakan tindakan yang sesuai sehingga mereka tunduk kepada kehendak pemerintah. Hadirin sekalian, ketahuilah bahawa menyerahkan zakat kepada pemerintah adalah satu sunnah yang sangat utama dan mempunyai banyak kebaikan di antaranya. Pertama, pihak amil yang melakukan kutipan zakat dapat mengira dengan pasti bahawa zakat yang dikeluarkan itu adalah tepat. Ia dapat mengelakkan seseorang daripada mengeluarkan zakat dengan tidak betul atau salah kiraannya. Yang kedua, penyaluran dana zakat kepada asnaf yang 8 juga dipastikan sampai kepada mereka yang benar-benar layak. Ia dapat mengelakkan isu zakat tidak sah apabila tersalah mengeluarkan zakat kepada individu yang bukan asnaf. Yang ketiga, pengagihan zakat juga akan berlaku dengan lebih adil dan berkesan
kerana pihak pemerintah mempunyai autoriti dalam menjana data dan data yang cukup bagi mengenal pasti tahap kemiskinan sebenar di sesebuah negeri. Yang keempat, pengelola dana zakat adalah teratur kerana agihan zakat dipadu oleh keputusan fatwa dan jawatan kuasa fatwa negeri Selangor. Yang kelima, pelaporan pengurusan zakat juga dilakukan dengan telus serta dipastikan bersih dalam kawalan pelbagai badan berautoriti seperti Jabatan Audit Negara. Yang keenam, dapat menangani kemiskinan secara holistik melalui sistem yang dikawal dengan baik oleh pihak pemerintah dan bukannya oleh individu atau sesebuah pertubuhan yang mudah berlaku bias atau pilih kasih. Hadirin sekalian, di Selangor Duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor merupakan ketua agama Islam dan sekaligus menjadi pemerintah dalam hal ehwal agama Islam di negeri ini, serta wajib ditaati arahannya sebagai yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu, dengan kuasa pemerintahan yang ada pada baginda. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah memerintah agar urusan zakat di negeri ini dikendalikan sepenuhnya oleh Lembaga Zakat Selangor sebagai entiti yang sah di bawah Majlis Agama Islam Selangor bertanggungjawab penuh dengan urusan zakat. Maka umat Islam di negeri ini hendaklah mematuhi arahan perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dalam melaksanakan kewajipan zakat. Ia bukan sahaja mematuhi arahan Allah SWT, bahkan sudah terbukti bahawa lembaga zakat selama ini telah mampu memainkan peranannya dengan sangat berkesan dalam membantu umat Islam di negeri ini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kali ini berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat itu adalah di bawah tanggungjawab pemerintah. Yang kedua, umat Islam juga hendaklah menyedari bahawa di negeri Selangor lembaga zakat telah diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai wakil pemerintah untuk melaksanakan urusan zakat. Yang ketiga, umat Islam berpeluang melaksanakan kewajipan zakat melalui 23 kaunter lembaga zakat di seluruh negeri, atau melalui medium online, ataupun menerusi ejen-ejen zakat bertauliah demi memastikan ia benar-benar berkesan kepada asnaf yang menerimanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rokok, yakni tunduk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Suratul Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. والحمد لله
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati Allah dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit dan yang menimpa. Berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberi kebebasan untuk bergerak, ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19 ini demi keselamatan diri kita serta masyarakat keseluruhannya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar dan bersabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wadallahu man ashabi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi iqayatika samadaniyah. Jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma dimil auna wal hidayata wa taufiq wa sihhata wa salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amin Shah Ibnu Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tin umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balli maqasidahuma li tariqil huda war rajad. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimat dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhkanlah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kanak-kanak dan anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala, Allahumma idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.